Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baiklah murid. Kita tengok slide yang pertama. Okey, tajuk hari ini kita bincang adalah tajuk nifaq. Okey, kalau tengok pada tajuk tu, gambar tu ada satu kisah di mana seorang budak yang kebosanan jaga kambing agaknya, gembala kambing lah, dia jaga kambing ayah dia ke apa. Dia bosan, dia pun dapat satu idea. Idea apa? Idea dia adalah nak prank orang-orang kampung. Dia pun jerit, "Tolong harimau, tolong harimau." Tolong harimau, bukan tolong harimau, tolong ada harimau makan kambing, tolong. Begitulah. Datanglah orang kampung. Orang kampung, kenapa ni? Kenapa ni? Mana harimaunya? Dia kata, mana ada harimau? Saya saja je, bosan. Saya prank je. Jadi orang kampung pun beredar dari situ dengan penuh kekecewaan. Bengang lah kan? Kan, budak ni apalah main prank-prank pula kan? Kan datang harimau betul baru tahu kan? Sekali betul-betul kejadian tu berlaku, datang harimau tu. Nampak dalam gambar yang ke-5 tu. Datang harimau. Dia pun jerit kali ni. Dan kedua orang kampung yang baru beredar tadi dengar cerita budak tadi. Tapi dia kata macam, sudahlah, itu semua prank. Malahlah nak kena prank kali kedua. Nak kena tipu kali kedua. Akhirnya, siapa yang rugi? Budak tu pun menangis lah. Kerana kambingnya dimakan. Sebaik harimau tu tak makan dia. Okey? Kesian. Sedihlah dia. Kerana harimau tu telah makan kambing-kambingnya. Akibat di prank. Okey. Apa yang nak disampaikan sebenarnya ialah kaitan cerita ini dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu nifaq. Okey, apa itu nifaq? Jom kita tengok pada slide yang seterusnya. Maksud nifaq, okey, kita tengok sini. Nifaq menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Senang cerita, dia tunjuk iman dia. Dia tunjuk yang diri dia itu beriman, tapi sebenarnya dalam hati dia itu penuh dengan kekufuran. Atau bahasa lagi mudah lagi. Bahasa lagi mudah lagi, tunjuk baik. Tapi sebenarnya dia jahat. Senang cerita. Apa hukum nifaq? Hukum nifaq adalah haram. Kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Munafik ni nifaq lah. Bukan munafil lah. Itu salah type. Okey. Dari surah An-Nisa yang bermaksud, Ustaz baca maksud saja. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah daripada api neraka. Okey, munafik itu adalah orang yang memiliki sifat nifaq. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. 3 sifat tu. Sifat munafik, cakap, dia bohong. Bila janji, dia mungkir, tak tepati. Dan bila diberikan amanah, dia khianat. 3 sifat tu. Menandakan ciri-ciri dia munafik. Hampir kepada, atau senang cerita, sama dengan sifat nifaq. Okey, baik. Nifaq terbagi kepada 2. Okey, nifaq ni terbagi kepada 2, iaitu nifaq amalan dan nifaq itikad. Okey, ada kesalahan eja sikit, bukan infak cuti tulis infak amalan pula. Sebenarnya bukan infak tu salah tu. Okey, jap Ustaz bulatkan. Okey. Yang ni salah ni. Salah ejaan ni. Ini pun salah juga ni. Bukan infak. Okey, nifaq. Infak tu sedekah, memberikan. Okey, maaflah. Okey, salah type. Okey, yang pertama sekali dari segi amalan. Okey, nifaq dari segi amalan, yang pertama sekali berdusta. Okey, yang kedua memungkiri janji, yang ketiga khianat amanah. Seperti mana dalam hadis tadilah. Okey, dan nifaq yang itikad pula, iaitu tidak beriman dengan ajaran Islam, namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Ini orang yang berpura-pura beriman kepada Allah. Senang bila orang ramai, dialah sembahyang kuat, dialah yang kata orang yang yang melakukan segala amal sampai kalah orang-orang yang beriman ni kan. Dia sebab apa? Tapi niat dia nak menunjuk je, nak menunjukkan bahawa dia itu adalah orang yang paling kuat beriman di kalangan orang-orang beriman yang lain.
Tapi sebenarnya hatinya tu tak ikhlas. Kerana dalam hatinya tidak ada iman. Sebaliknya lebih kepada kepura-puraan. Apakah faktor yang mendorong kepada nifak? Yang pertama sekali, kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah. Okey, yang kedua, tidak jujur dan selalu melakukan khianat. Orang yang suka lakukan khianat, orang suka buat dengki kat orang, orang suka apa macam ni? Macam-macam lah, hasad kat orang dan sebagainya. Itulah orang yang tak jujur dan selalu melakukan khianat. Faktor yang mendorong kepada nifak. Yang ketiga, kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Kadang bukan saja kurang bersyukur, tak bersyukur pun ada. Tak bersyukur dengan Allah. Yang keempat, tamak haluba dengan keduniaan sehingga melakukan zaliman. Dia haluba, dia mengejarkan sanjungan manusia. Dia terlalu mengejarkan kelebihan harta dunia dan sebagainya, pangkat dan sebagainya. Akibatnya, itulah faktor mendorong dia melakukan nifak tadi. Okey, perkara yang menyebabkan nifak, itu dah tadi, dalam hadis tadi. Perkara yang menyebabkan nifak. Hati-hatilah. Apabila ada 3 perkara ni, kita akan tergolong dalam golongan munafik. Kena hati-hati. Jadi, kena selalu beristighfar, bertaubat apabila kita tak sengaja lakukannya. Iaitu apabila bercakap, dia bohong. Okay? Cakap tak pernah betul. Setiap cakap dia penuh dengan dusta. Tipu je. Kan? Tak pernah jujur pun. Yang kedua, bila janji memang dia mungkir lah. Saya berjanji saya akan berubah. Saya janji saya akan jadi baik. Tapi tak jadi baik pun. Dia janji kosong kata orang. Dia janji-janji yang kata orang nak melepaskan diri dia je. Yang ketiga, apabila berikan sesuatu, amanah dia khianat. Contohnya, kalau kawan tu suruh dia pegang duit ke apa, contohlah contoh dia berdahari ke apa, dia khianat duit tu. Digunakan untuk berjoli ke apa, dia belanja duit tu. Lepas tu dia bohong pula, kata duit tu hilang contohnya. Lepas tu dia khianat kat orang pula, dia kata dia apa ni, dia telah dikhianati, orang tu curi duit dia fitnah orang pula. Lepas tu dia berjanji pula dia akan ganti, tapi tak ganti yang sekarang. Itulah, daripada khianat tu boleh bawa kepada lagi 2 perkara yang Ustaz sebut yang tadi. Satu lagi ialah apabila beri amanah. Amanah ni bukan saja suruh kita memegang barang. Amanah ni yang selalu kita lupa, amanah ni adalah rahsia orang. Contohnya kalau kawan ada menceritakan sesuatu rahsia kepada kita, dia percaya dengan kita kan, dia cerita rahsia kat kita. Tapi akhirnya kita bocorkan rahsia dia. Itu namanya khianat di amanah. Okey, baiklah. Tengok pada slide yang seterusnya. Okey, kesan nifak dalam kehidupan. Dari segi individu, yang pertama sekali, mestilah dia akan dibenci masyarakat. Okey, dibenci masyarakat, hilang rakan dan taulan, dan sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Ya, betul lah. Bila masyarakat dah benci kita, kita hidup dalam resah lah. Apa orang tak suka aku ni, kena fikir kenapa orang tak suka kita. Okey, dan akhirnya hilang kawan lah. Kita kawan simpan rahsia, suruh kita simpan jadi rahsia, kita pergi betahkan rahsia tu. Orang marah lah kan. Apa sebab awak pecah rahsia saya? Kan dah janji. Tapi kenapa dia mungkiri? Itulah sifat-sifat munafik. Akhirnya hilang kawan, dibenci masyarakat, hilang berada dalam keadaan resah dan takut. Yang kedua, dari segi kesan nifak dalam kehidupan itu dari segi keluarga. Hilang rasa kasih sayang, tiada hormat menghormati sesama anggota keluarga dan timbul perasaan curiga. Kadang-kadang abang tak percaya kat adik, bapak tak percaya kat anak kan. Bila bapak lupa lepas sikit je, letak atas meja je, duit hilang. Contoh kan. Jadi tak percaya. Cuba kalau rumah tu penuh dengan kepercayaan, letaklah apa pun. Even letak duit atas meja pun tak ada siapa ambil. Sebab tu bukan duit. Orang takkan ambil kalau bukan duit dia. Okey. Yang segi masyarakat pula melemahkan perpaduan dan kesatuan. Sentiasa berbalah dan bergaduh, hilang nilai dan akhlak bermasyarakat. Okey, semua tu akan terjadi. Orang akan berbalah, bergaduh. Lepas tu, bila ada orang-orang yang melakukan sifat nifak dan bila adanya orang-orang munafik dalam satu masyarakat, keadaan ni akan menyebabkan perbalahan. Dia akan melagakan orang ni. Contoh dia akan cerita kat A yang B ni jahat. Lepas tu dia pergi kat B, dia akan cerita kat B yang A ni jahat. Orang akan berbalah. Orang-orang munafik memang suka tengok orang-orang berbalah. Itu sifat munafik. Seperti zaman Nabi dulu lah. Zaman Nabi, bila orang-orang munafik dia ajak pergi berperang, dia akan bagi macam-macam alasan. Okay? Sakit lah, apalah, itulah macam-macam. Lepas tu dia akan cerita pula bahawa yang ni adalah jahat macam ni. Macam tu. Zaman Nabi dah ada dah. Fitnah-fitnah berlaku oleh orang-orang munafik. Seperti mana Sayyidatina Aisyah difitnah melakukan hubungan yang tidak baik dengan seorang lelaki kan. Satu kisah tu lah. Tu kerja-kerja golongan munafik tu. Okay. Dan dari segi negara, apabila individu dah hancur,
hancur, keluarga hancur, masyarakat hancur, kesan dia akhir sekali pada negara lah. Berlaku jenayah, penindasan, kezaliman, dan akhirnya umat pun jadi mundur dan lemah, dan akhirnya bila negara tu lemah, mundur, mudahlah dikuasai oleh penjajah dan dijajah. Okey. Cara menjauhi nifak dalam kehidupan, yang pertama sekali, kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah dengan berzikir, berdoa dan bertadabbur Al-Quran. Yang kedua, tambahkanlah ilmu pengetahuan. Bila ilmu tu dah banyak, maka jangan lupa beramallah dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, fikirkan tentang keburukan nifak. Apa dia? Iaitu dimurkai Allah. Yang keempat, sentiasa bermuhasabah. Muhasabah ni kita duduk diam seorang-seorang, kita fikir balik. Ya Allah, banyak dosa aku, ya Allah. Aku ada salah dengan orang tu, ya Allah. Aku perlu minta maaf dengan orang tu, ya Allah. Kita berzikir, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maka bermuhasabahlah diri kita supaya kita dapat menilik dan meneliti kesalahan kita dan dapat juga memanjangkan taubat kita kepada Allah. Yang kelima, sentiasa berakhlak mulia dan bersyukur kepada Allah. Okey, itu cara-cara menjauhi nifak dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey. Baiklah, sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan doa ini. Doa agar kita sentiasa beristiqamah. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, ya Allah. Kerana sesungguhnya Engkaulah zat yang maha pemberi kurniaan. Okey, wassalamualaikum. Sekian dari saya, Ustaz Azli bin Allah, insya-Allah. Okey, semoga ilmu bermanfaat. Minta maaflah jika ada kekurangan, kesilapan, terutamanya tadi kalau kamu tengok banyak sekali typo-typo yang berlaku, tapi Ustaz harap Ustaz dapat diperbetulkanlah. Okey, kamu fahamlah. Okey, minta maaf itu semua kekurangan dan sesungguhnya kelebihan itu sesungguhnya daripada Allah semata-mata. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.